Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Cikgu Dan, Cikgu Zulhairi dalam santai. Santai-santai je, santai-santai matematik tahun 5. Okey, kita nak belajar ialah standard kandungan 2.2 perpuluhan. Tajuk perpuluhan ya. Okey, apa yang kita nak belajar yang kamu kena tahu di akhir pembelajaran ialah 2.2.3 iaitu mendarab perpuluhan hingga 3 tempat perpuluhan dengan nombor hingga 2 digit 100 dan 1000. Okey. Okey, untuk darab perpuluhan, kita ada konsep konsep mendarab perpuluhan. Dia tak banyak beza dengan mendarab biasa, tetapi ada perbezaan dia. Dari segi nak meletakkan titik perpuluhan. Okey, mari kita tengok. Ini soalan 25.76 darab dengan 7. Jadi darab dengan satu digit. Tukar yang pertama sekali kita akan tukar dalam bentuk lazim dulu. Okey, darab bentuk lazim. Tukar. Okey, ini bentuk lazim. Okey, sebab ni satu digit je, jadi satu baris sajalah. Okey, darab seperti biasa, abaikan titik perpuluhan dahulu. Jadi titik perpuluhan ni kita buat tak tahu je dulu. Kita darab macam biasa dulu Okey, 6 darab 7 42, 7 darab 7 49, tambah 4 dapat 53, 5 darab 7 35, tambah 5 40. Okey, 2 darab 7 14, tambah 4 18. Kalau sefek kita dah laju, senang kita nak buat. Kalau sefek kita slow, maknanya kita kena kira nak dapat jawapan ni lambat kan. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Setelah selesai darab, baru letak titik perpuluhan mengikut berapa tempat perpuluhan dalam soalan. Faham maksud ni? Okey, maksud dia kalau dekat soalan kita ni ada 2 tempat perpuluhan, lepas titik ada 2 nombor, maka jawapan kita pun mesti lepas titik ada 2 nombor. Selesai jawapan untuk soalan ini. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua 1.47 darab dengan 90. Kenapa juga highlight ni? Kenapa? Sebab ada yang istimewa je nak tunjuk. Tukar dalam bentuk lazim, susun sifar di luar. Apa maksud sifar di luar? Kita tengok apa maksud sifar di luar. Sifar di luar maksudnya kita letak dekat luar sini. Sebab dia 2 digit asalnya, tapi kita tak nak buat darab 2 digit. Kita hanya nak buat darab macam 1 digit. Jadi kita letak sifar dekat luar. Jadi kita tengok apa yang berlaku ialah turunkan sifar, kemudian darab seperti biasa, abaikan titik perpuluhan dahulu. Turunkan sifar. Sebab dia dah kat luar, jadi kita tak perlu nak darab lagi dah. Kalau 2 digit tu kan kita kena darab, lepas tu tambah balik. Jadi leceh. Jadi buat kerja senang, kita letak sifar dekat luar. Okey, sekarang ni kita darab 7 darab 9 63, 4 darab 9 berapa? 4 darab 9 36, tambah 6 42. Kemudian 1 darab 9 dapat 9 tambah dengan 4, dapat 13. Dah selesai kan? Dah selesai. Kita tengok. Setelah selesai darab, baru letak titik perpuluhan mengikut berapa tempat perpuluhan dalam soalan. Dekat sini kita hanya ada 2. Jadi 2 tempat perpuluhan, maka kat jawapan pun 2 tempat perpuluhan. Okey. Jadi dah selesai untuk soalan ini. Mari kita beralih kepada soalan seterusnya. Masih lagi darab perpuluhan. Konsep mendarab perpuluhan 2 digit. Tadi 1 digit kan? Sekarang ni kita pergi kepada 2 digit. Ini soalan dia. 34.68 darab 27. Okey, 2 digit Tukar dalam bentuk lazim, mesti ada 2 baris dan rumah hantu. Rumah hantu. Apa rumah hantu ni kita tengok. Tukar bentuk lazim dulu. Okey, kita masukkan 2 baris. Ni rumah hantu punya, rumah hantu kat sini. Okey, darab seperti biasa, abaikan titik perpuluhan dulu. Darab digit di rumah sah dahulu dan isi jawapan di baris yang pertama.
Okey, ini baris pertama. Rumah hantu ni bukan apa. Bila kita darab dekat rumah puluh, ni 8 darab 2, maka kita perlukan satu. Kalau tak letak benda ni, apa-apa sajalah sifar. Biasa orang letak sifar. Kalau yang dah mahir kalau letak pun tak apa. Sebab dia bila darab 8 darab 2 dapat 16. 6 ni mesti berada di bawah 10. Jadi ramai pelajar yang bila tak ada ni, dia letak 6 tu dekat sini. Automatik jawapan kamu salah. Okey, jangan keliru pula. Okey, seterusnya kita terus selesaikan. Mula-mula darab dulu rumah sat 7 ni. Jadi 8 darab 7 56. Okey, 6 darab 7 42 tambah 5 dapat 47. Okey. 4 darab 7 28 tambah 4 32. 3 darab 7 21 tambah dengan 3 dapat 24. Titik ni kita abaikan dia dah kata dah titik kita abaikan. Jadi sekarang ni kita beralih kepada darab digit di rumah 10 dan isi jawapan di baris yang kedua. Mana baris kedua? Ni baris kedua. Darab rumah 10 pula ni rumah 2. 8 darab 2. Sebelum tu kita potong dulu, takut nanti cuai tak perasan. Kita dah potong ni baru kita darab. 8 darab 2 16. 1 ke atas, 6 ke bawah. Nampak? 6 mesti ada kat sini. Tak boleh masuk sini. Okey, 6 darab 2 12 tambah 1 13. 1 dekat atas ni, 3 dekat sini. Okey, teruskan. 4 darab 2 8 tambah 1 9. 3 darab 2 6. Okey, jadi tambah apa-apa. Jadi dah selesai. Setelah selesai darab, tambahkan. Jadi kita tambahkan ni. Yang ini 6 tambah tak ada apa nombor ni, tak 6 lah. Terus je 6. 7 darab 3 tambah 6 13. 1 tambah 2 tambah 3 jadi 6. 4 tambah 3 13. 1 dekat atas, 3 dekat bawah. Jangan terbalik tau. Kalau terbalik jangan jadi 31. Okey, jadi 1 tambah 2 tambah 6 kita dapat 9. Okey, dah selesai semua. Akhirnya baru letak titik perpuluhan mengikut berapa tempat perpuluhan dalam soalan. Okey, ni 2 tempat perpuluhan, maka kat jawapan ni pun 2 tempat perpuluhan. Nampak? Dah selesai konsep mendarab 2 perpuluhan dengan 2 digit. Tadi 1 digit, ni 2 digit. Kita terus kepada soalan contoh di buku teks. Ni. Okey, soalan di buku teks ni soalan nombor 2. Rumah Aidil sini. Jarak rumah Aidil dengan sekolah, jarak pergi dan balik. Pergi, lepas tu balik, jarak dia adalah 1.046 kilometer. Okey, dia ni naik basikal rupanya. Saya beralih dari rumah ke sekolah sebanyak 24 kali dalam sebulan. Kenapa tak 30 atau 31? Kenapa? Kerana bukan hari-hari sekolah kan. Ada hari cuti kan. Jadi dia tolak dah selesai cuti. Jadi berpandukan pada situasi di atas, hitung jumlah jarak yang dilalui oleh Aidil dalam sebulan. Okey, jarak yang dilalui oleh dalam sebulan. Sebulan tadi dia dah bagi tahu 24 kali sahaja. Jadi ayat matematik ialah 24 kita darabkan dengan 1.046 kilometer. Ini jarak dia pergi dan balik. Okey. Jadi apakah kita nak buat? Mari kita tengok. Tukar bentuk lazim, sama je, tak ada masalah. 3 darab 2 6, 6 darab 3 darab 2 6, 2 darab 3 pun 6. Jadi yang ini kalau kat sini 24 darab ni, kalau terbalik ini pun tak ada masalah. Okey, tiada gangguan apa-apa. Cikgu pun lebih suka macam ni sebab kita tahu nombor besar nak letak kat atas. Tukar bentuk lazim, 2 baris, maka kena ada 2 baris, ada 2 digit 2 baris, mesti ada rumah, rumahan. Okey, so baris yang pertama kita nak darabkan 6 darab dengan 4. Jadi 6 darab 4 24, 4 darab 4 16 tambah 2 18. Sifar darab 4. Ini pun ada pelajar yang salah. Jangan tambah dulu, darab dulu. Sifar darab 4 dapat sifar, cikgu dapat 1. Jadi kalau cikgu jumpa macam ni, selalu cikgu dah ambil je terus. 1 ni terus turun. Okey. Titik abaikan, buat tak tahu 1 darab 4 4. Selesai yang pertama, kemudian baris yang kedua kita darabkan pula.
Sebelum nak darab, kita potong dulu dua nombor ni. Okey, nanti keliru. Okey, sekarang 6 darab 2, 12. 1 dekat atas 4, 2 dekat bawah 50 Tengok bila dah ada rumah hantu, tak adalah kita keliru nak letak sini. Okey, jadi seterusnya 4 darab 4, 16. 4 darab 4. 4 darab 2, 8 tambah 1, 9. Sifar darab 2, sifar. Okey, 1 darab 2, 2. Okey, selesai. Kemudian kita buat operasi tambah. Okey, 4. 8 tambah 2, 10. 1 naik atas. 1 tambah 10. Okey, 1 tambah 1 tambah 9, 11. 1 dekat atas, 1 dekat bawah. 4 tambah sifar, 1 tambah 4, 5. Okey, sifar 2. Terus je lah. Okey, dah selesai semua. Tengok lepas titik, nampak? Lepas titik ada 3 titik perpuluhan, 3 tempat perpuluhan. Maka jawapan kat bawah ni pun mesti 3 tempat perpuluhan. Ya, betul. Selesai soalan contoh soalan 2. Mari kita tengok. Terusnya, contoh soalan berikutnya daripada buku teknikal, soalan yang ketiga. Ada buku foto. Okey, dia dah timbang, berat dia ialah 0.16 kilo. Berpandukan gambar di sebelah, kira jisim bagi 100 buah buku foto yang sama. Kalau darab 100 ni, cikgu memang suka. Tengok, kamu tengok cara senang je. Tak ada bentuk lazim, tak ada nak apa, tak ada nak tukar bentuk lazim dia. Kita main alih titik. Apa tips dia? Mari kita tengok tips dia. Okey, apabila mendarab, titik perpuluhan digerakkan ke kanan. Bila darab dengan nombor ni 10, 100, 1000, maka titik perpuluhan hanya perlu digerakkan ke kanan. Macam mana cara dia tu? Bila kita tengok sini 10, ada 1 sifar, maka 1 tempat perpuluhan kita alih. Sekali kita alih. Kalau ada 2 sifar, 2 kali kita alih. Kalau ada 3 sifar, maknanya 3 kali alih. Maknanya 1000 3 sifar kan? 3 kali alih. Jadi kat sini ada 2 sifar, maka kita alih 2 kali sini. 1, 2. Jadi dapat jawapan dia 16 perpuluhan sifar. Jadi sifar ni tak ada nilai, maka terus tulis 16 lah. Jadi jawapan bagi 100 buah buku foto yang sama ialah 16 kilo. Okey, kita tengok pula soalan nombor 4. Hitungkan darab dengan 1000. Hitung 1000 darab dengan 6.045. Jadi sifar 1000 ada berapa sifar ni? 3 kan? Jadi kita alih 1, 2, 3. Jadi titik dah pergi ke hujung sini, dia letak titik, ada letak sifar. Jadi jawapan tak payah letak. Kalau nak letak pun boleh, tak letak pun tak apa. Tapi seloknya tak payah letak. Jadi jawapan dia 6045. Boleh faham kan? Titik saja. Okey, seterusnya yang kelima, kita ada M. M ni apa? Anu. Anu bila nak darab ni. Tapi kalau kita tengok dekat sini, nombor yang sama kan? Bila nombor yang sama, dah tentulah dia darab dengan 10, 100 atau 1000. Jadi mudah cara dia. Macam mana nak tahu jawapan dia? Ni dia dah bagi jawapan kan? Okey, macam mana cara mudah dia? Okey, kita tengok sini titik. Tengok titik-titik. Okey, berapa kali dia alih? 1, 2. Jadi maknanya bila 1, 2 ada 2 sifar. Bila 2 sifar, jawapan dia 100. Jadi nilai M ialah 100. Kan? Mudah aja untuk dipahami. Okey? Tapi kena faham dengan konsep yang betul. Okey, akhir sekali. Okey, cuba. Okey, nak menguji kefahaman kamu sejauh mana kamu dah belajar tadi. Kamu cikgu dah terangkan tentang konsep operasi darab. Okey, darab 1 digit, darab 2 digit, darab dengan 10, 100 dan 1000. Dia kan titik kan? Jadi cuba jawab soalan ni. Semua sekali ada 11 soalan, 9 di atas, ada tambah lagi 2 kat sini. Okey, nak buat mana? Ni soalan ni daripada buku teks kamu, muka surat 77, buku teks tahun 5. Boleh jawab di soal buku latihan. Kalau tak ada dalam buku kata A4 pun boleh. Tak kisahlah buat kat mana. Nanti jumpa cikgu di channel Cikgu Dan Cikgu Zora Hairi.
untuk kita bincangkan soalan yang cikgu berikan kepada kamu ni. Okey, nanti kita boleh semak sama ada betul atau salah apa yang kamu dah buat. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Cikgu. Okey. Jumpa lagi.